Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Sadaqallahul azim. Dan apabila kami mengambil perjanjian kamu bahwasanya kamu tidak akan melakukan pertumpahan darah sesama kamu, dan janganlah kamu mengeluarkan sesama kamu daripada tempat tinggal kamu, kemudian kamu mengakuinya, kamu berikrar, wa antum tashhadun, dan juga kamu menyaksikannya. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 84. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu di masjid kita ni untuk kita sambung pengajian tafsir kita ni. Mudah-mudahan pengajian tafsir kita pada malam ni diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas, kita baca ayat 83 dari surah Al-Baqarah. Dalam ayat 83 kita ada sebut hari itu Allah Subhanahu wa taala ni ada buat satu perjanjian bersama dengan kaum Bani Israel. Perjanjian yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu, Allah Ta'ala guna kalimah mithaq. Dia kalimah janji ni dalam bahasa Arab dia ada 2-3 kalimah. Yang pertamanya kalimah misaq. Ada satu lagi kalimah al-ahdu. Ada pula kalimah yang ketiga dia panggil al-wa'du. Al-ahdu, al-wa'du, al-misaq. Ketiga-tiga kalimah ni kalau kita terjemah secara harfiah, secara literal, terjemahan Melayu ni, terjemahan dia adalah janji. Tapi sebenarnya dia ada beza sikit. Al-wa'du, al-ahdu, al-wa'du ni janji yang tak ada dokumen. Kita berjanji ni, ada kita berjanji mulut. Ada satu lagi, bila kita berjanji tu bukan sekadar kita berjanji mulut. Kita nak kokohkan perjanjian, kita kena buat surat hitam putih. Kita panggil dokumen. Sekarang ni dia ada suruhanjaya sumpah apa panggil. Dia cop apa komplit zaman sekarang kan. Jadi bila kita buat satu perjanjian, dalam perjanjian tu kita ada surat sebagai contoh. Dan surat yang boleh dipercayai, yang tu dipanggil mithaq. Kalimah dia panggil mithaq, perjanjian yang berdokumen. Tapi kalau kalimah al-wa'du, al-ahdu tu, yang tu perjanjian biasa. Perjanjian yang tak ada dokumen. Dalam ayat kita baca hari itu Allah Ta'ala sebut wa idh akhadna mithaqa bani Israel. Dan ketika mana kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Dalam kalimah perjanjian di sini ni Allah Ta'ala guna kalimah mithaq, perjanjian berdokumen. Bermaksud perjanjian ni perjanjian yang kuat lah. Perjanjian yang orang Yahudi ni tak boleh nak tolak. Apa dokumen tu? Dokumen tu adalah Taurat. Taurat tu sendiri, Taurat yang diturunkan oleh Allah SWT pada Bani Israel itu adalah satu surat perjanjian secara berdokumen. Dalam perjanjian tu Allah SWT ni pesan pada Bani Israel ada beberapa perkara. Antaranya Allah Ta'ala sebut basic, benda asas, tapak bagi bangunan janji Allah Ta'ala ni adalah la ta'buduna illallah, jangan kamu sembah kecuali Allah.
Nak sembah ni macam-macam orang boleh sembah. Ada orang sembah berhala, ada orang dia sembah orang, sesama manusia ni dia sembah. Ada orang sembah penguasa, ada orang sembah matahari. Dekat Korea tu orang sembah matahari. Kalau zaman dulu ni ada satu ajaran namanya Majusi. Yang Majusi ni dia sembah api. Jadi sembah tu macam-macam sembah. Rupa-rupa segala sembah-sembah tu mengarut. Allah Ta'ala beritahu Bani Israel, kalau kamu nak sembah, kamu kena sama satu Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT. Yang kita sebut hari itu, yang pertamanya bermakna tauhid. Yang kedua, a'budu ni maksudnya pengabdian diri kepada Allah. Pengabdian diri ni bukan bermaksud sembah. Sembah ni salah satu maksud pengabdian diri kepada Allah. Kita ni mari semayang, kita pun tunaikan semayang dengan betul, cukup rukun syarat komplit, alhamdulillah. Yang tu kita semayang, tapi kita mengabdikan diri pada Allah bukan yang tu je, ada lagi di luar daripada semayang. Bila kita keluar daripada masjid sebagai contoh, kita ni tak khianat orang sebagai contoh, kita tak zalimi orang, yang tu pun di bawah maksud a'budu, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Allah Ta'ala pesan pada Bani Israel, kamu jangan sembah kecuali Allah SWT. Lepas Allah Ta'ala letak asas, iaitu mengabdikan diri kepada Allah. Lepas tu Allah Ta'ala pamerkan kemanusiaan. Allah Ta'ala sebut wabil walidaini ihsana, buat baik kepada ibu bapa. Syariat Nabi Muhammad dan juga syariat Nabi dulu, dia ada elemen, iaitu buat baik pada ibu bapa. Ini bukan isu syariat semata-mata. Manusia orang tak ada agama pun dia hormat mak bapak dia. Kalau kita pergi tanya orang atheist pun, atheist kata mak bapak ni kita kena hormat. Cerita pasal kena hormat mak bapak ni bukan orang tak ada agama. Quran ni tekankan sangat. Quran tekankan sangat menghormati ibu bapa. Uququl walidain, orang buat ni'aya pada ibu bapa, benda tu diharamkan di dalam Islam. Yang Islam tak suka kita ni buat ni'aya pada mak bapak. Walaupun mak bapak kita beza agama dengan kita, tak boleh. Mak bapak kita tu agama lain, kita ni sebagai contoh agama Islam. Bila kita agama Islam, mak bapak kita tidak beragama Islam, kita ni nak pergi hina mak bapak kita yang tidak beragama Islam tu tak boleh. Masalah dia Islam tak Islam tu kerja Allah SWT. Tapi buat baik pada dia tu kerja kita, yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita, yang Allah Ta'ala taklifkan kepada kita. Allah Ta'ala ajar dalam Quran, kita ni mak bapak ni nak kata oh tak boleh. Wala taqul lahuma uffin, jangan kamu sebut pada mak bapak ni oh sekalipun. Arab ni sebut orang Melayu ni boh semua orang Melayu kan. Tapi kalau orang Arab mak kata gila pergi kedai tu, Arab sebut tu. Tu sikit ya, 2 huruf ya, huruf O dengan H. Hak tu pun sudah dikira sebagai uququl walidain, orang yang derhaka pada ibu bapa. Alhamdulillah. Nak bagi tahu Islam ni aja sampai tahap tu. Islam aja ibu bapa ni kita kena kena raih. Ada cerita lah, ni cerita walaupun daripada sumber hadis yang tak berapa kuat. Cerita ni popular di kalangan orang Melayu, berkait dengan satu kisah yang dinamakan sebagai Alqamah. Ada satu cerita lah, ni konon cerita ni berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat katanya namanya Alqamah. Cerita ni sebenarnya tak kuat tapi kita cerita juga sekadar ambil pengajaran. Cerita ni orang duk bahas wujud ke tidak, berlaku ke tidak. Banyak berlaku pertikaian sikit lah tentang kewujudan cerita ni. Tapi kita cerita juga boleh ambil pengajaran lah mudah-mudahan. Alqamah dia ni orang anak taat pada mak bapak. Dia taat pada mak dia. Bapak dia dah tak ada, bapak dah meninggal. Bila dia taat pada mak dia, tiba-tiba dia berkahwin. Dia punya taat pada mak bapak dia, dia buat rumah dia dengan masjid tu, tengah-tengah tu rumah mak dia. Dia duduk dengan mak dia, lepas tu dia menikah, dia buat satu rumah tu biasa laluan nak pergi ke masjid mesti jumpa rumah dia dulu, rumah mak dia dulu. Maksud dia akan pergi tu dia akan singgah rumah mak dia. Cuma dia ada buat silap sikit dengan mak dia. Bila dia buat silap tu, mak dia berasa hati sikit lah. Bila ada satu ketika tu dia tak singgah pada rumah mak dia pula ambil penting benda macam tu. Orang tu kadang-kadang dia sensitif ni agak mudah sikit kan. Batu susah kalau jenis sensitif ni. Kita pun kena pandai dalam berinteraksi dengan mak bapak yang sensitif sangat. Kita tu kena cerdik banyak lah. Jangan duk boykot tentu pasal, jangan duk cakap tentu pasal, jangan. Bab-bab tu kita kena jaga sikit. Cerita Alqamah ni mak dia terasa, menyebabkan dia ni bila nak meninggal dia tak boleh mengucap syahadah. Ni ada cerita lah. Cerita ni popular
walaupun kesahihan cerita tu dipertikaikan banyak ulama-ulama hadis, tetapi walau bagaimanapun kita ambil pengajaran. Macam mana orang nama Alqamah ni dia susah nak mengucap disebabkan dia ada buat silap sikit dengan mak dia. Jadi benda tu kita kena beringat. Ataupun kalau kita nak bagi pada hadis yang sahih cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada cerita kisah berkenaan dengan seorang lelaki. Nama apa nama lelaki ni? Dia ni orang kuat ibadat, abid. Orang zaman Bani Israel dululah. Cerita orang zaman Bani Israel. Dia ni abid, dia orang kuat buat ibadat. Jadi bila dia buat ibadat, dia duduk Jurej. Nama sahabat tu Jurej, dia ingat. Jurej nama Jurej ni dia ni orang kaki buat ibadat. Bila dia buat kaki ibadat, dia ni sampai rumah dia buat pula satu pondok dekat rumah dia untuk dia buat ibadat. Satu hari dia semayang sunat. Bila tengah semayang sunat, tiba-tiba mak ni datang, mak ni panggil, Jurej. Bila panggil Jurej ni tak layan sebab dia tengah semayang. Tu semayang tu yang kita tak semayang lagi lah kena jawab kan. Yang cerita ni dia tengah semayang. Dia tengah duduk semayang, mak dia panggil Jurej. Dia tak layan. Bila tak layan, mak ni dia tersentuh mak ni. Bila mak ni tersentuh, mak ni dia doa. Doa mak ni dia kata biar Jurej ni terfitnah dengan perempuan. Mak ni doa, mak mulut mak ni terbuka. Masa tu juga pintu langit terbuka, kena selalu. Wala'idzubillah kan. Batu kita sebagai mak marah anak macam mana pun jangan duk keluar ayat tak bagus-bagus. Jangan duk keluar lah. Ni kadang-kadang marah sangat dia bawa binatang kan anak dia. Besar-besar jadi binatang sungguh. Kan? Lepas tu tengok perangai jahat sikit. Apa perangai macam syaitan. Dia kata anak dia syaitan. Lepas tu besar-besar jadi syaitan sungguh. Dia pun pening macam mana nak bagi anak dia jadi malaikat balik. Sebab itu kau doa jadi setan. Kan? Jadi mak tu masa nak bercakap dia kena beringat. Jadi kes Jurej tadi, mak ni dia kata biar dia terfitnah dengan perempuan. Sungguh terfitnah sungguh dengan perempuan. Ada orang perempuan ni dia berzina. Bila berzina dia mengandung dan beranak. Bila beranak orang tangkaplah perempuan ni. Bila tangkap orang perempuan ni, orang tanya, ni kau berzina dengan siapa ni, anak siapa? Jadi perempuan tu pula dia pergi sebut, ni anak ni bapak ni nama Jurej, dia buat ibadat. Allah, Jurej yang buat ibadat tu dituduh sebagai orang yang berzina. Bila tuduh dia ni berzina, Jurej ni ditangkap oleh orang kampung ni. Orang kampung ni boleh percaya ke perempuan tadi, tangkap dia, pukul sakan dia punya tempat rumah dia buat ibadat tu diruntuhkan. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni diarak dalam satu kampung zaman Bani Israel pada masa tu. Tiba-tiba dia nampak perempuan dengan budak bayi tadi yang dituduh sebagai anak dia tadi. Dia ni nampak, dia bagi tahu kepada orang-orang situ yang duk arak di kat kampung tu. Dia kata tolong bagi peluang aku nak jumpa dengan budak tu. Jadi orang kampung ni bagilah, dia pergi jumpa budak tu. Bila pergi jumpa budak tu, dia pergi dekat budak tadi, dia pergi cocok perut budak tu. Dengan jari cocok perut budak, dia sebut, man abuk, siapa bapak kamu? Jadi budak ni pula kuasa Allah SWT, budak ni bercakap. Budak tu sebut, abi ra'iyul ghanam, bapak aku ni pengembala kambing. Terselamatlah Jurej ni daripada terfitnah. Misalnya nak bagi tahu dia kesilapan dia adalah apabila dia tengah semayang, mak dia panggil dia tak layan. Dia tak layan padahal tengah semayang. Tengah duduk semayang tu mak panggil tu, dia rasa Allah ke mak, Allah ke mak. Dia kata tak apa, kita semayang dulu, teruskan semayang. Sebab semayang ni Allah SWT, yang tu mak ni manusia. Dia pergi nilai macam tu. Mak ni berdoa, doa mak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu. Ini cerita di sahih tau. Cerita ni cerita hadis yang sahih. Gambarannya Islam dah ajar pada kita, mak bapak ni kita tak boleh buat lebih kurang. Walaupun dia berbeza agama daripada kita. Kalau kita baca dalam satu kisah yang lain, Allah Subhanahu taala turun ayat, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Taala sebut dalam Quran, Allah Taala kata Allah Taala tak halang kamu orang Islam melakukan kebaikan kepada orang bukan Islam. Yang dia tak pernah serang agama kamu, dia tidak pernah mengeluarkan kamu daripada negara kamu. Kamu perlu melakukan kebaikan dan keadilan kepada mereka. Allah Ta'ala suka kepada orang melakukan keadilan. Ayat ni cerita berkait dengan seorang muslimat pada zaman Nabi, iaitu anak Abu Bakar As-Siddiq yang namanya Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar ni anak Abu Bakar As-Siddiq, maknanya kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi mak lain lah. Dia satu bapa, mak berbeza. Mak kepada Asma ni nama Qutailah binti Abdul Uzza.
Qutailah ni dia tak masuk Islam. Suami dia Abu Bakar tu masuk Islam. Anak dia Asma masuk Islam. Walaupun berbeza agama, tapi hubungan anak beranak tetap berlaku. Mak ni dia bawa hadiah, dia bagi pada anak dia. Jumpa anak, dia bagi hadiah pada, ambillah anak. Anak ni pula Asma ni tak nak terima hadiah mak. Tak nak terima. Kenapa tak nak terima? Sebab mak ni berbeza agama. Mak ni kafir. Cerita pasal dia tak nak terima hadiah yang mak ni bagi disebabkan mak ni berbeza agama dengan dia, sampai kepada pengetahuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni panggil Asma datang. Asma datang jumpa dengan Nabi. Nabi pun tanya, betul ke mak kamu datang bagi hadiah kamu tak nak terima? Dia kata betul. Kenapa tak nak terima? Sebab mak aku ni kafir. Takkan aku nak terima hadiah dari orang kafir? Kan? Kita kan dia ada ekstrim macam tu. Jadi radikal tak tahu pasal ni berlambak tak? Sebab kita pada macam tu. Dia tengok kafir ni ustaz kafir. Nampak mana ada kafir? Kan kafir tu Allah Taala lah nak bagi hidayah ke dia. Yang kita tu disebabkan dia kafir, kita kekhianat dia tu apa? Yang tu tak betul lagi kita balik. Pasal tak? Dia kafir tu kerja Allah SWT. Jadi bila mak ni orang kafir bagi hadiah, anak tak nak terima, Nabi Muhammad ni panggil, tanya Asma. Asma akui benda tu. Allah Ta'ala tegur Asma. Allah Ta'ala turun ayat kita sebut tadi, surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Ayat ni, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Taala tak pernah halang kamu melakukan kebaikan, keadilan kepada orang bukan Islam, yang tidak serang agama kamu, tidak mengeluarkan kamu daripada kerajaan kamu. Kamu melakukan keadilan pada mereka. Allah Taala suka kepada orang melakukan keadilan. Maksudnya bila kita tengok dalam cerita-cerita ni, kita akan nampak Islam ni satu agama, dia pandang penting hubungan baik antara anak dengan mak bapak. Mak bapak ni Quran dah pesan kepada kita, wabil walidaini ihsanan. Kita kena buat baik kepada ibu bapa. Pesanan ni bukan kepada kita saja umat Nabi Muhammad. Asal-asal pesanan ni Allah Taala pesan kepada kaum Bani Israel. Maksudnya benda ni adalah fitrah. Syariat dulu pun ada, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada. Apa lagi Allah Taala sebut? Buat baik pada zul qurba, kaum kerabat. Kita ni kita ada adik, kita ada abang, kita ada pak saudara, kita ada sepupu sepapat tu kan. Yang ni kita kena buat baik. Sampai satu tahap kalau kita ni nak bagi zakat, kita kena bagi zakat orang yang hampir dengan kita terlebih dahulu berbanding orang jauh daripada kita. Kita ada abang, kita ada adik. Abang adik ni bukan bawa tanggungjawab kita Mak bapak tu tanggungjawab kita. Kalau mak bapak kita miskin, kita tak boleh bagi zakat kepada dia, sebab itu wajib nafkah daripada diri kita. Kita kena bagi nafkah kepada mak bapak kalau mak bapak kita miskin. Kalau dia kaya tu cerita lain lah. Yang selalunya mak bapak kaya, anak tu miskin. Itu kan. Ni cerita mak bapak tu kaya dan mak bapak tu miskin. Dia ni nak bagi zakat pada mak bapak tak boleh, sebab mak bapak ni bawa tanggungan dia. Tapi kalau abang, adik tu bukan tanggungan dia. Dia sendiri-sendiri Kalau dia miskin, kita nak bagi zakat, kita boleh bagi kepada adik dan abang kita. Yang itu kita dahulukan berbanding orang jauh-jauh. Sebab Islam ajar kaum kerabat ni kita kena jaga. Islam ajar sepupu, sepapat. Tapi masalah sekarang ni ramai mudah sangat mengaku sepupu tu, tak tahan. Kalau orang tu popular, ada yang mengaku sepupu. Anak pun tak faham. Anak sendiri tu kadang-kadang ada orang jumpa, takkan tak kenal ni, kita ni sepupu. Sepupu balik mana? Kita ni tak larat nak cari silsilah, tak jumpa kan. Dia ada jadi mengaku. Tak apalah, jadi mengaku tu biar ke dia lah. Tak ada rugi untung apa pun bila dia mengaku. Tapi jadi mengaku tu pun satu masalah juga. Orang-orang popular, macam contohlah dia macam apa, dia orang popular sekarang ni, nama apa, ustaz-ustaz. Ada Ustaz Azhar Idrus, Allah raham Tok Guru ni Abdul Aziz. Ni orang-orang popular di Malaysia. Dia orang ni standard Tok Guru lah. Orang-orang ilmu banyak. Dia bukan sekadar ada jawatan besar dalam kerajaan, bahkan dia ni ada ilmu pula. Macam Allah raham Tok Guru Aziz tu kan. Kita ni kalau jumpa orang mengaku anak-beranak ni cukup ramai. Ni anak saudara tu ni Aziz ni. Kita biar betul. Mu ni anak saudara balik mana kan. Jadi jenis mengaku tu satu masalah lah. Tolak tepi dulu yang tu. Yang kita sebut ni anak beranak sungguh. Kaum kerabat kita sungguh. Yang tu pun Islam ajar kita kena buat baik. Lepas tu Allah Ta'ala sebut al-yatama, anak-anak yatim. Anak yatim ni adalah orang yang tidak ada bapa. Anak yatim, dia ada mak tapi bapa tak ada. Budak tu pun sudah dikira sebagai anak yatim. Dalam syariat Islam yang dikatakan anak yatim adalah orang yang tidak ada bapa, walaupun dia ada mak.
Cuma orang Malaysia ni kalau disebut bapak tak ada, dia panggil anak yatim. Tapi kalau bapak tak ada, mak tak ada, disebut anak yatim piatu. Ada tambah piatu satu lagi. Itu Malaysia lah. Cari dalam Quran kalimah piatu hampir tak jumpa. Kan? Itu istilah. Jadi anak-anak yatim ni Islam ajar kita kena raih, kita kena hormat. Orang-orang miskin, orang-orang miskin ni kita kena raih. Itu Islam ajar. Kita jangan duk kata negara kita tak ada orang miskin. Ramai Syekh. Pergi dekat Kuala Lumpur tu tak larat nak jumpa orang miskin. Kita ni kadang-kadang duk berjalan, tahu tak jumpa orang miskin lah. Memanglah aku duduk kat masjid ni. Duduk masjid ni jumpa orang jenis berada sajalah. Kalau nak kata miskin, putaklah miskin. Ada duit lah dalam poket tu. Tu pergi berjalan kat Kuala Lumpur tu. Pergi kat Pudu, jalan Pudu tu kan. Berlambak orang miskin. Rumah tak ada. Orang panggil homeless tu kan. Kita pergi, ya Allah. Pergi singgah semayang dekat masjid, Masjid India. Semayang Maghrib, semayang Isyak, semayang Masjid India tu kan. Habis semayang tu turun, sama-sama dengan ramai-ramai turun. Sampai-sampai dekat pintu tu, tangan menjulur-julur, tangan minta sedekah. Ramai orang miskin. Nak cerita orang miskin ni memang ramai. Kita ni tengok orang miskin, jangan tengok dengan pandangan keji. Kita ni bila tengok miskin, tengok kita pandang lekeh orang miskin. Jangan. Kita kena ingat Allah Ta'ala wujudkan orang miskin untuk memudahkan kepada kita cari pahala. Ingat situ Dan kita tengok orang miskin ni, kita kena didik diri kita supaya kita tak jadi orang sombong. Tengok orang miskin. Orang miskin dia kena tengok orang kaya. Bila dia tengok orang kaya supaya dia ada motivasi untuk nak jadi orang berharta. Dia tak boleh duduk sama-sama miskin, nanti dia tak kreatif. Sama-sama miskin dia kata okey lah ni. Sama-sama miskin kan. Tapi jarang sekarang je pergi jumpa orang kaya, dia tengok orang kaya, dia tengok orang mewah, dia tengok orang pakai kereta besar, dia pun terfikir, dia akan kreatif. Dia akan ada semangat, dia ada motivasi untuk nak jadi orang yang berada. Maksudnya hubungan antara dua kaya dan miskin tu perlu berlaku. Orang kaya tengok orang miskin supaya dia tak jadi sombong. Orang kaya tengok orang miskin, fikir peluang nak dapat pahala. Itu sikap kita sebagai orang kaya. Kalau kita pula sebagai orang miskin, kita tengok orang kaya, motivasi diri untuk nak jadi orang berharta. Kreatif. Begitu. Ingat situ insya-Allah. Dirikan semayang, tunaikan zakat. Allah Ta'ala kata Bani Israel kau kena buat benda ni. Tapi apa yang berlaku, thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kamu tak buat wahai Bani Israel. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kemudian berpalinglah kamu wahai Bani Israel kecuali sedikit sahaja di kalangan kamu yang ikut. Allah Ta'ala suruh buat tadi, jangan syirikkan Allah, abdikan diri pada Allah, buat baik pada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, semayang, zakat. Ni Allah Ta'ala sebut wahai Bani Israel buat. Tapi rupa-rupa thumma tawallaitum, korang tak buat. Illa qalilan minkum, hanya sedikit saja di kalangan korang yang buat. Wa antum mu'ridun, disebabkan majoriti korang ni tak buat, kamu ni golongan yang berpaling daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah Bani Israel. Ayat tu memang Allah Ta'ala turun untuk Bani Israel, tapi pengajaran juga kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Baik. Yang tu memang kuliah lepas tu ni ulang balik. Cuma ada tambah-tambah sikit apa yang terkurang dalam kuliah lepas insya-Allah. Hari ni insya-Allah kita sambung ayat 84 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, kata Allah, wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, dan ketika mana kami mengambil perjanjian bersama kamu wahai Bani Israel. Ayat sebelum ni pun Allah Ta'ala kata wa iz akhadna mitsaqa Bani Israel. Ayat 83 Allah Ta'ala kata kami telah mengambil perjanjian bersama dengan Bani Israel. Ayat ni pula Allah Ta'ala ulang sekali lagi, wa idh aqadna mitsaqakum, kami telah mengambil perjanjian bersama kamu wahai Bani Israel. Maksudnya Allah Ta'ala ulang. Dia ulang. Dia kaedah ni, kita bercakap nak bagi benda tu yang kita cakap tu masuk dalam hati dia kena ulang-ulang. Itu kaedah bercakap. Kalau orang belajar teori komunikasi, dia akan jumpa teori. Orang kalau belajar ilmu komunikasi, ilmu bersyarah, ilmu berceramah, orang berceramah lebih-lebih lagi pakar motivasi. Bila dia bercakap satu benda yang penting, benda tu dia nak serap masuk dalam hati orang, dia akan ulang banyak kali. Ulang. Itu kaedah orang bercakap. Teori dia. Nak kalau tak perasan, cuba perhati ceramah Fadilah Kamsah. Fadilah Kamsah tu kan dia pakar motivasi. Tengok cakap dalam TV macam mana. Dia selalu ulang. Anda pernah dengar satu syarahan dia? Dalam satu syarahan Fadilah Kamsah, ialah aku ustaz, aku dengar kat syarahan orang. Yang dia tak dengar, dia dah dengar kat syarahan orang pelik-pelik ni pun seronok kat dengar dia ceramah kan. Dia cerita satu pasal suami isteri. Menarik. Dalam syarahan dia tu memang menarik lah. Fadilah Kamsah. Dalam syarahan tu dia pergi ulang kalimah jangan gegar tiang arash.
Maksudnya jangan bercerai lah. Dia nak cerita tu, jangan minta talak, tu maksud dia. Dia bersyarah lah, kita ni blawab, jangan gegar tiang arash. Dia syarah pula, bom, jangan gegar tiang arash. Brom, jangan. Dia ulang 4-5 kali. Kita dengar tu dia meresap, oh jangan gegar tiang arash. Maksud tak? Dia ulang-ulang tu sebab dia nak masuk dalam hati tu supaya lekat betul-betul. Maksud tak? Yang ni kaedah orang bersyarah. Kaedah orang bercakap ni, kalau orang belajar komunikasi dia akan jumpa teori ni. Dan sebenarnya teori ini memang ada dalam Quran. Teori ulang-ulang benda penting ni memang disebut di dalam Al-Quran. Orang Arab dia ada pepatah, iza takarrara taqarrara. Iza takarrara taqarrara. Pak Arab ni istilah. Apabila kita ulang-ulang, benda tu dia akan jadi padat. Macam kita ambil kayu, kita nak pacak. Kita pacak sekali, pacak tu dia tak terpacak. Banyak kali baru dipacak betul-betul. Betul tak? Dia ulang tu nak bagi kuat. Ataupun kalau kita tengok dalam teori propaganda, banyak teori aku ni. Kalau baca Hitler, kena baca juga sejarah orang pelik-pelik ni, kena baca. Kena baca sejarah Hitler. Sebenarnya cerita Hitler ni antara sejarah yang menarik dibaca. Hitler itulah misal kontok tu. Kan, misal kontot rambut belah tepi tu kan. Hitler nama. Hitler ni sejarah dia menarik. Peperangan dia berperang dengan dia berperang antara Perancis dan Jerman. Peperangan dia amat menarik. Ada satu cerita sebelum nak cerita benda ni dulu. Cerita dia, Hitler ni dia berperang dengan satu kerajaan. Dia ni fikir macam mana nak serang kerajaan tu, sebab dia dapati dekat kerajaan tu ada 8 orang pakar strategi. Dia punya pandangan kalau pergi serang pakar strategi, pergi serang kerajaan tu dalam keadaan sekarang memang tak menang. Sebab apa? Sebab ada pakar 8 orang pakar strategi tu. Kok mana pun kita kena bunuh pakar 8 pakar strategi ni baru kita serang. Tapi macam mana nak bunuh? Cara nak bunuh tu macam ni. Hitler ni dia tak guna tenaga, dia guna otak. Dia guna otak macam mana nak bunuh pakar strategi. Sebab kaedah kita ni, kalau kita boleh angkat dengan badan, kita kena angkat dengan badan. Tapi ada benda kita tak boleh angkat dengan badan, tapi kita kena angkat menggunakan otak. Macam kita bawa lori. Bila kita bawa lori, barang atas lori tu banyak sangat, besi sebagai contoh. Kita sampai kat tempat kita nak hantar tu, kita nak buat turun, memang tak mampu. Besi besar-besar tu, yang kita adalah kecil. Kan? Nak angkat tu tak terangkat. Besi angkat kita boleh, kita nak angkat besi tu tak boleh. Jadi macam mana nak buat? Itu tak boleh guna tenaga dah. Cara nak turunkan besi daripada lori, dia kena guna otak. Macam mana nak buat? Lori tu dia kena gostan laju-laju, berhenti terkejut, jatuh besi. Betul tak? Maksudnya benda berat ni yang kita tak mampu dengan badan, dia kena guna otak. Kaedah dia begitu. Jadi serupa juga Hitler ni dia nak lawan 8 orang pakar strategi yang dia ni dia fikir memang tak mampu dengan ketenteraan Alexander tu kuat. Macam mana nak buat? Caranya dia hantar seorang wartawan ni seorang pergi dekat kerajaan sana, pergi cari maklumat asasi yang boleh jumpa di tengah bandar. Apa dia? Dekat mana kamp tentera, dekat mana tank berada, dekat mana askar ni selalu berkawal. 3 maklumat ni cukup. Dapat maklumat tu hantar dekat dia. Dapat maklumat kat Hitler ni tulis satu surat. Dia tulis, aku dapat maklumat tentang kerajaan satu ni, 1, 2, 3 perkara tersebut. Dan dia tulis pula dekat bawah 3 maklumat yang aku dapat daripada 3 orang daripada 8 orang pakar strategi kamu. 3 orang daripada 8 orang strategi. Dia sebut siapa dia? Dia pun hantar sana ke Labah. Ni mana pula SB dalam? Dia fikir SB, kerajaan tu takut, tangkap 8 orang, masa tu diserang, menang. Masa nak? Orang panggil dia lawan menggunakan otak. Hitler ni dia ada buat keluar satu pesanan ni. Satu benda yang tak betul, kalau diulang 1000 kali, orang akan percaya benda tu betul. Benda tu tak betul, tapi diulang 1000 kali, ulang, yang tak betul tu orang percaya betul. Apabila benda tu tak betul, diulang-ulang. Maksud tak? Betul. Orang Melayu pun ada pepatah. Orang Melayu kata kepala tahi kalau diulang banyak kali orang percaya berhantu. Betul tak? Orang Melayu dulu ada pepatah tu. Pasal tak? Anda pernah dengar orang-orang tu dulu bercakap, kepala tahi tu kalau duk puja-puja, last sekali berhantu juga kepala tahi tu. Kan? Maksudnya pepatah Melayu tu dia ada elemen yang kita sebut iza takarrara taqarrara. Bila kita ulang, dia akan kejap dalam hati. Serupa juga bila kita baca dalam Quran. Allah Ta'ala ni sebelum tu dia sebut wa iz akhazna misaqa bani Israel. Dan ketika mana kami mengambil perjanjian bersama Bani Israel. Habis dah satu ayat. Dia pergi ulang pula sekali lagi. Wa idz akhazna misaqakum. Ketika mana kami mengambil perjanjian bersama dengan kamu wahai Bani Israel. Sengaja ulang tu, ulang biar Bani Israel ni sedar diri sikit. Yang kau dulu pernah berjanji dengan aku. Maksud tak? Tu kaedah Quran.
kaedah Quran ni manusia amalkan, dan kalau kita fikir memang selaras dengan jiwa manusia. Ni Allah Ta'ala sebut ayat kita baca ni kan. Apa Allah Ta'ala sebut? Allah Ta'ala kata wa id akhazna misaqakum la tasfiquna dima'akum. Jangan kamu lakukan pertumpahan darah sesama kamu. Kata Allah SWT. Ayat ni dia adalah testimonial. Istilah orang muda sekarang panggil testimonial. Orang jual barang. Ni barang ni jual air botol ni kan. Air ni dia nak bagi orang beli, penjual barang tu nak bagi air ni orang beli, macam mana nak buat? Caranya dia testimonial. Dia berjumpa seorang tu, orang tu dia suruh minum. Dia pun minum. Orang tu minum, dia kata rasa apa? Dia kata saya minum ni, saya rasa bertenaga. Orang yang minum tu, lepas saya minum saya rasa bertenaga. Dia ambil perkataan orang tu, dia tulis. Fulan bin Fulan minum air ni selama 5 hari, saya bertenaga. Dia tanya pula orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Dia pergi tanya-tanya tu. Lepas tu barang dia jual pula produk yang satu lagi, dekat kertas tu akan tulis Fulan bin Fulan ni kata saya minum air ni bertenaga. Yang kedua, ketiga. Orang ni bila nak beli tengok, oi ada testimonial ni, terus beli. Macam mana? Kaedah orang berniaga dia faham lah. Macam ni. Marketing orang panggil. Betul kan? Teori tu. Orang jual sabun. Orang syarikat jual sabun. Betul ni sabun ada iklan dalam TV tu kan. Tak ada pasal-pasal dia pergi ambil orang perempuan lawa masa nak guna jual sabun tu. Dia tunjuklah yang artis lawa-lawa tu. Yang artis tu lawa bukan sebab pakai sabun dia. Artis tu memang beranak-beranak lawa dah. Artis tu kan, artis tu memang temurun-temurun dia kecil-kecil tu lawa comel dah. Tapi nak bagi laku ke sabun ni, cara dia tu sabun tu yang tukang pegang sabun tu artis yang lawa. Dia tak carilah muka tak semenggah tu. Mulut tak muka tak semenggah, pegang sabun tak lakulah sabun dia tu. Kan? Jadi kaedah tu je boboh tu. Kenapa? Sebab dia nak mempengaruhi otak manusia, yang manusia boleh nak beli barang tu. Betul tak? Dia bagi testimonial, dia panggil. Betul kan? Kita berjalan naik dekat kita pergi mana-mana tu. Contoh, kalau anak selalu berulang ke UKM. Anak dia mengajar kat UKM. Anak berjalan, kadang-kadang kita tengok ada signboard. Tak apa tudung tu, iklan tudung tu. Ada tudung apa? Tudung Farhana pun nama tudung. Ada iklan tu kan. Dia boboh tu, perempuan dengan mata dia, dengan muka dia, dengan tudung tu memang sesuai. Dia tak boboh muka tak semenggah kat situ. Sebab kalau muka tak semenggah, boboh tudung macam mana pun, tudung hak lawa jadi tak lawa. Betul tak? Dia letak orang yang lawa, yang kalau letak tudung macam mana pun, tudung tak lawa tu jadi lawa balik. Betul tak? Kenapa? Sebab nak bagi laku barang. Tujuan dia pergi buat testimonial ni untuk mempengaruhi manusia. Tu tujuan ni. Kita pergi boboh tulis macam-macam dekat botol air tu, ngaji nama pelik-pelik. Tujuan orang beli, berasa nak beli tu. Apa berasa beli tu? Dia panggil dipengaruhi. Allah Ta'ala ni dia nak mempengaruhi Bani Israel. Macam mana cara nak mempengaruhi Bani Israel supaya sedar diri yang mu ni mengarut? Yang kamu kena sedar diri, yang kamu duk lawan Nabi Muhammad ni, sebenarnya tindakan kamu ni tak betul. Yang kamu di Bani Israel kena sedar diri, bukan kamu yang ada pada zaman Nabi Muhammad je lawan Nabi. No, kamu dulu-dulu pun jadi lawan Nabi dah. Cara Allah Ta'ala nak mempengaruhi itu macam mana? Allah Ta'ala pergi ulang, wa iz akhazna misaqakum, wa iz akhazna misaqakum, wa iz akhazna misaqakum. Sedar sikit cara Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala buat imbauan sejarah. Imbauan sejarah. Manusia kan dia mudah terpengaruh dengan sejarah. Kalau cerita, perjuangan Tok Janggut, teringat Tok Janggut balik. Kan? Macam mana perjuangan? Bila dengar cerita perjuangan Janggut, dia pun ada satu perasaan, kita kena turun demo GST, contoh. Kan? Sebagai contoh kan. Ini cara mempengaruhi. Testimonial. Allah Ta'ala guna kaedah tu. Allah Ta'ala nak tegur Bani Israel ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu asal dia. Nak bagi Yahudi yang ada pada zaman Nabi Muhammad ni, hak jahat sangat ni, berhenti buat jahat. Yang kamu duk khianat orang, berhenti khianat orang. Yang kamu ni duk lawan para nabi, berhenti dah lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Macam mana nak mempamerkan supaya diorang ni boleh berhenti? Caranya ni, Allah Ta'ala imbau balik cerita Yahudi zaman dulu. Itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam imbauan sejarah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala mari sini, apa benda? Allah Ta'ala ni pernah bagi tahu kepada Yahudi pada zaman dulu-dulu, zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Nabi Yaqub alaihissalam dulu. Apa pesanan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala kata la tasfiquna dima'akum. Jangan kamu tumpahkan darah sesama kamu. Pesanan Allah. Maksudnya jangan berbunuh-bunuhan lah. Ni nak bagi tahu, inilah antara kesamaan antara syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi-Nabi lain. Kita ni dengan syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi lain, dia ada sama dan ada beza dia.
Antara kesamaan kita dengan orang dulu adalah akidah. Akidah kita sama Kita kata Allah Ta'ala esa, orang dulu pun kata Allah Ta'ala pun esa. Nabi Musa tu kata Tuhan tu esa. Nabi Isa tu dia kata Tuhan tu esa. Nabi Adam AS dulu tu kata Allah Ta'ala tu esa. Maksudnya berakidah kita ni sama. Masalah yang kita jumpa orang Yahudi yang konon ikut Nabi Musa tu kata Tuhan tiga, yang tu penyelewengan terhadap ajaran Nabi Musa, penyelewengan terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam. Tapi hakikat Nabi Musa, semua nabi-nabi ni dia diajak esakan Allah Subhanahu wa taala, tidak syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kesamaan antara kita dengan orang-orang dulu dalam bab akidah yang pertama. Yang kedua, kesamaan antara kita dengan syariat Nabi dulu, kesamaannya adalah berbentuk kemanusiaan. Lepas tu kita tengok sebelum ni, jangan khianat ibu bapa, buat baik pada ibu bapa, buat baik pada kaum kerabat, buat baik pada anak yatim, buat baik pada orang miskin. Yang ni bukan syariat Nabi Muhammad je, syariat Nabi dulu pun ada. Dan benda ni disebut sebagai kemanusiaan. Orang tak ada agama pun dia boleh percaya benda macam ni. Buat baik pada orang miskin, orang tak ada agama pun mengakui. Orang tak ada agama mengakui kita kena buat pada kaum kerabat. Orang tak ada agama mengakui benda tu. Yang tu dia syariat yang sama antara syariat kita dengan nabi-nabi dulu, berbentuk kemanusiaan. Ada pula yang berbeza antara syariat kita dengan nabi-nabi dulu. Contohnya adalah kahwin. Contoh, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat Nabi Yaqub tak sama dalam bab nikah. Syariat Nabi Yaqub alaihissalam boleh kahwin dua adik-beradik, dua isteri kita tu dulu tu adik-beradik dalam satu masa. Boleh. Maksudnya kita dulu isteri yang dua hidup tu, duduk sekali dengan kita tu kan. Dalam syariat Nabi Yaqub boleh kita kahwin dua adik-beradik dan dua-dua tu kita impun sekali. Boleh. Syariat Nabi Muhammad tak boleh. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lah kita ni kan. Kita ni kahwin dengan kakak, berkenan pula dengan adik. Tak boleh. Kalau nak juga kena cerai kakak, habis idah boleh kahwin dengan adik. Pasal tak? Tu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak perbezaan daripada sudut syariat dalam empat nikah sebagai contohlah. Nampak syariat Nabi Adam alaihissalam boleh kahwin adik-beradik. Yalah, zaman tu je ada orang. Nak kahwin orang lain macam mana, tu je ada manusia kan. Syariat Nabi Adam alaihissalam, syariat Nabi Muhammad tak boleh. Benda tu adalah salah. Bermaksud kita berbeza daripada sudut syariat. Ana cerita kahwin adik-beradik ni, ada satu cerita berlaku dekat Malaysia lah. Ana ni duduk dekat Sungai Buloh tu, daripada kecil duduk kat Sungai Buloh. Keluarga hijrah walaupun asal Kelantan. Mak bapak kita orang Kelantan, tapi bapa Ana tu umur 9 tahun dah mari duduk Sungai Buloh. Sebab Allahyarham atuk tiri Ana ni orang sakit kusta. Hospital kusta dulu situ kan. Sakit kusta. Jadi duk tiri pula orang tu daripada India daripada India datang Malaysia. Dah kena sakit kusta kat Malaysia, duduk hospital kusta sampai jadi rakyat Malaysia. Pergi jalan kat Kelantan, ada satu lawatan pergi dekat pasar Tanah Merah. Tanah Merah Kelantan tu kan, dia ada pasar. Allahyarham ni Ana dulu ni niaga ikan masa tu. Niaga ikan kat pasar, ikan tawar panggil. Jumpa mengorak dua tu menikah boleh. Jadi cerita kan. Mengorak dua tu boleh menikah hari tu. Masa tu ayah Ana ni baru umur 9 tahun. Mari duduk Sungai Buloh. Jadi kita ni kira-kira besar di Sungai Buloh. Ya, sebab tu kalau ada orang tanya ni, kata Kelantan, cakap tak punya Kelantan. Memang tak jumpa orang Kelantan. Jumpa orang Kelantan, aku lupa orang lain. Kan? Jadi kita ni besar di Sungai Buloh. Jadi orang-orang situ kenal kita daripada kecil. Orang Sungai Buloh tu kenal kita daripada kita kecil tu, kenal dah kita duduk kat situ. Tak apalah, mengaji pondok, mengaji Mesir, mengaji Pakistan, macam-macam tempat pergi mengaji tu. Balik-balik ni orang kampung anggap kita ni ustaz. Jadi ustaz ni pula masyarakat yang tak boleh. Ustaz ni doa berkat, kalau boleh jumpa ni bawa air sebotol, buat apa tolong tiup. Jadi tu masyarakat kita dah tu. Kenapa ni? Berkat apa? Ustaz tu pun tak percaya dengan berkat. Aku ni ada berkat tu. Ustaz tu tanya diri dia balik kan. Tapi ada je jadi macam tu. Cerita dia, ada seorang Pak Haji ni pergi rumah betul. Assalamualaikum kita pun. Apa dia? Dia kata mari ni nak tanya hukum. Setulah tanya hukum. Tanya hukum apa? Dia kata boleh tak kita kahwin dua isteri, dua-dua tu adik-beradik? Soalan tadi lah, macam tadi kan. Nak kata kita ni syariat Nabi Muhammad, bukan syariat Nabi Yaqub. Cakap syariat Nabi Yaqub lain lah. Kalau nak ikut kena balik ke zaman Nabi Yaqub lah. Kena jadi Bani Israel lah, tak boleh jadi orang Melayu ke dia kan. Lagu tu. Jadi kalau nikah juga, tak boleh tu, tak boleh. Kita kata tak boleh nikah dua adik-beradik sekali, tak boleh. Kalau kita ada isteri yang kakak, lepas tu kahwin dengan adik kan. Kahwin dengan adik itu, yang ketika kakak tu masih lagi isteri kita, nikah yang bini yang kedua tu tak sah, tak boleh. Gitu ustaz.
Masalah sekarang ni saya bernikah dah. Aish, dia kata macam mana tu? Kita biar betul. Kita terkejut lah. Dia kata lagu tu kan. Ayah kata tak boleh tu. Anda bagi pakcik lah. Tak boleh pakcik. Tak boleh tu. Nikah tu tak jadi. Kalau berlaku persetubuhan, zina dah tu. Lepas tu nak buat lagu ni. Nak kata syariat Nabi Muhammad ni, dia kalau nak adik kena cerai kakak dulu. Okey. Tu okey. Tak tahu dia fikir apa tu, Allah alam lah. Dia fikir tu kan. Dia kata apa, tak apalah, tinggal lah. Cerita Pak Haji tu kita lupa dah. Duduk seminggu 2 minggu kemudian macam tu, mari jumpa sekali lagi. Mari sekali lagi jumpa, dia kata, Ustaz, bercerai dah. Bercerai? Bercerai apa pula kata? Bercerai lah dengan kakak tu. Kenapa bercerai pula? Dah kan nak menikah dengan adik. Apa tu? Menikah dah dengan adik ni. Dia kata mana boleh. Mana ada orang habis iddah seminggu. Ini kena habis iddah dulu. Habis iddah dulu baru boleh menikah. Macam mana? Kacau betul. Masalah orang tua kalau muda buat perangai tahan lagi. Masalah orang tua buat perangai teruk betul orang tua itu. Macam-macam Syekh. Ada cerita hak lagi pelik. Hak lagi pelik pergi rumah Hana. Teman mana? Pergi rumah Hana ni bawa air sebotol. Orang tu orang Kelantan. Pergi rumah. Masa tu anak Laurat nak pergi kuliah. Kuliah tu pula masa tu jauh. Dekat Alik-Alik Puchong masa tu. Sungai Buloh dengan petang jam kan. Kereta ni turun gelabah-gelabah mari. Ustaz nanti dulu. Anak Laurat pergi kuliah ni. Kena buah sikit. Bawa air, nak kata tak apa naik dulu. Dia bawa air. Ada botol kecil je lebih kurang. Betul. Nak Ustaz anak nak menikah ni. Dia tua dah Pak Haji tu. Anak kata baguslah. Apa masalah? Ni mai jumpa dengan Ustaz ni. Apa dia jumpa dengan anak bukan Jabatan Agama Islam nak nikah korang. Dia kata tak gini, anak ni kenal seorang budak ni, anak nak nikah dengan dia lah. Alhamdulillah bagus. Berapa umur budak tu? Pak Haji tu ada. Anak anggap anak rasa tu dekat-dekat 60 Pak Haji tu. Anak tanya berapa umur budak tu? Ada 23 tahun. Aish, buah banyak Pak Haji. Ini haji ketik dia bercakap ni. Motor buruk, rantai baru gua panggil. Motor tu buruk, rantai baru. Kalau peras berasak motor tu. Jadi macam tu. Lepas tu dia kata dah tu nikah lah. Macam mana pun dia kata tak, jumpa dengan ustaz ni masalahnya perempuan ni tak nak kana. Betul tak nak. Buat lagu mana dah ni bawa air ni. Tolong tiup sikit. Anak kata minta maaf. Anak tak pandai tiup nanti jadi benda lain. Tak nak kan. Dia ada pelik-pelik tu. Azan dulu. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allah.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم اللهم ربها والشرف والدرجة العليا ترفيع إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya bila kita sebut tentang syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi lain ni, dia ada kesamaan tapi ada perbezaan dalam beberapa part. Antaranya nikah tadi kan. Ada pula perbezaan tu yang berbentuk lain macam solat. Solat syariat Nabi dulu dengan solat syariat Nabi Muhammad tak sama. Syariat Nabi Musa AS seminggu sekali ya semayang. Semayang ni seminggu sekali, hari Sabtu. Allah Ta'ala disebutkan kisah yang geng-geng tu disumpah jadi beruk sebab tak semayang. Cerita yang tu syariat Nabi Musa AS. Beza dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi Muhammad sehari 5 kali kita kena semayang. Nampak maksudnya perbezaan tu ada antara syariat Nabi Muhammad SAW, tapi di sana ada juga persamaan syariat antara Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi yang lain. Persamaan tu daripada sudut apa? Kemanusiaan. Antara kesamaan yang berbentuk kemanusiaan ni, Allah Ta'ala sebut la tasfiquna dima'akum. Jangan kamu tumpahkan darah sesama kamu. Konsep menjaga nyawa ni dia bukan semata-mata ada dalam syariat Nabi Muhammad je. Dia ada juga dalam syariat Nabi-Nabi dulu. Islam lebih-lebih lagi lah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut bunuh ni dalam 2 keadaan dia boleh dibunuh. Yang pertamanya pemberontakan, yang keduanya qisas. Qisas, satu lagi pemberontakan. Pemberontakan ni contoh satu kerajaan yang ada datang geng-geng memberontak, dia bunuh orang tak tahu pasal, sebagai contoh. Dia melakukan gugatan terhadap keamanan negara sebagai contoh. Makanya bila datang geng-geng ni, dia melakukan pemberontakan dalam sebuah negara, tentera kita keluar pergi bunuh, pergi tembak sebagai contoh lah kan. Tembak tu dibolehkan. Tembak tu bunuh itu dibolehkan sebab ada elemen pemberontakan mengganggu keamanan orang ramai. Satu lagi bunuh yang disebut dalam Quran ni adalah qisas, bunuh balas. Bila seseorang tu dia bunuh orang, makanya orang itu dibunuh balas, kecuali kalau keluarga mangsa tu memaafkan. Itu cerita lain. Yang ni undang-undang Islam lah. Tempat kita tak ada lah benda macam ni. Kelantan cuba nak buat lah, tak tahu bila boleh buat, Allah alam lah. Cuma usaha tu adalah, tak apa, Alhamdulillah. Tapi nak bagi tahunya, segi hukum qisas ni ada dalam Quran. Bentuknya apabila seseorang tu bunuh seseorang yang lain, orang yang membunuh itu pula akan dikenakan hukuman balas berdasarkan keputusan mahkamah. Tetapi sebelum mahkamah nak jatuhkan hukuman kepada orang yang membunuh tadi dengan hukuman bunuh balas tadi, mahkamah ni kena tanya kepada keluarga mangsa. Dia pergi tanya dulu pada keluarga mangsa tu, kamu ni macam mana agak-agak? Kamu ni nak memaafkan kepada pembunuh ni ataupun tidak? Kalau keluarga mangsa tu kata okey, saya maafkan. Kalau dimaafkan, dia tak dibunuh lah. Tetapi bukan semata-mata tidak dibunuh, dikenakan denda, disebut sebagai bayaran diat. Dan diat itu dibayar bukan kepada kerajaan, dibayar kepada keluarga mangsa. Yang kita ni bayar denda tapi bayar kerajaan. Keluarga mangsa tu haprak kat situ ke? Itu beza syariat Islam dengan undang-undang dunia yang kita amal pada hari ni. Betul tak? Syariat Islam ni, qisas ni, diat tu dibayar kepada keluarga mangsa. Kenapa? Sebab kalau dibayar pada keluarga mangsa, dia dah maaf sesuatu. Yang kedua, kadang-kadang dia maaf tetapi dia ada dendam sikit-sikit. Bila dia maaf, lepas tu dia bagi pula, diberi, menerima diat pula, di situ tu boleh mengikis dendam dia sikit-sikit. Betul tak? Tujuan undang-undang tu dibuat sebab nak menghilangkan dendam dalam keluarga mangsa tu. Tu tujuan hukum di dalam Islam. Dalam Islam, hukum bunuh dua keadaan ni lah. Yang pertama qisas, satu lagi pemberontakan. Cuma ada perbincangan sekarang, orang duk bincang tentang bunuh orang murtad. Bukan sekarang lah, dulu pun orang dah bincang lah. Sebab ada satu hadis Nabi kata man badal adinahu faqtuluh. Barang siapa yang tukar agamanya, kita kena bunuh orang yang murtad tadi. Orang murtad yang dibunuh ni, dia bukan semata-mata murtad tau. Sebab murtad ni ada 2 jenis murtad. Yang pertama dia panggil riddatul mujarradah, satu lagi dia panggil riddatul muharabah. Riddatul mujarradah ni dia murtad, dia diam seorang diam. Dia tak kacau orang, dia tak buat kempen, dia tak melakukan kerosakan macam-macam lah. Diam, dia buat tak lain ke orang kan. Orang macam ni dia dikira sebagai terkeluar daripada Islam. Kalau dia mati, dia tidak boleh ditanam di kubur orang Islam, tetapi tidak boleh dibunuh. Sebab dia murtad, diam. Pasal tak? Ada satu lagi dia panggil riddatul muharabah. Orang murtad dan dia melakukan pemberontakan yang berlaku pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq pada zaman Abu Bakar tu, orang murtad, dia bukan semata-mata murtad. Dia murtad tu dia melakukan serangan terhadap kerajaan. Bila dia melakukan serangan terhadap kerajaan, cara serangan tu sama ada serangan persenjataan ataupun serangan berbentuk tak gugat ekonomi, iaitu dia tak bayar zakat.
Betul tak? Bila tak bayar zakat, dia dah gugat ekonomi. Ketika itulah Abu Bakar As-Siddiq jatuhkan hukuman bunuh kepada geng yang murtad. Berlakulah peperangan di antara orang Islam dengan orang yang murtad. Yang tu dia panggil riddatul muharabah. Orang yang murtad dan melakukan serangan terhadap orang Islam, melakukan gugatan terhadap keamanan negara. Yang tu dikena klasifikasikan murtad pada dua jenis murtad tadi. Murtad riddatul mujarradah, satu lagi riddatul muharabah. Murtad semata-mata murtad, satu lagi je murtad ada elemen penyerangan balas terhadap orang Islam. Zaman Nabi Muhammad ada orang murtad, tapi Nabi tak pernah bunuh. Zaman Nabi Muhammad memang ada orang murtad. Ada seorang nama Ubaidillah bin Jahsh, murtad, tapi Nabi Muhammad SAW tak bunuh. Adik-beradik susuan Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman ni jadi adik seorang adik-beradik susuan dia, murtad. Bila murtad Nabi Muhammad tak bunuh. Jadi maknanya semata-mata murtad tu memang tidak dibunuh. Tapi yang dikatakan bunuh tu, yang Nabi kata man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang tukar agama kita kena bunuh. Yang tu riddatul muharabah. Dia ada murtad, dan dengan murtad tu dia melakukan pemberontakan terhadap kerajaan. Apa? Itu adalah perbincangan di kalangan ulama. Dr. Said Ramadan Al-Buti dia kupas benda macam ni. Panjang lebar dikupas oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Kita ni dok dengar orang murtad tu terus bunuh. Kita faham lagu tu kan? Sebenarnya tak bertepat. Sebenarnya dia bukan murtad tu bunuh tu, bukan. Dia kena ada murtad dan melakukan pemberontakan, baru dia bunuh. Pasal hukum fiqh tu begitu insya-Allah. Jadi Allah SWT ni dia nyatakan ada kesamaan antara syariat kita dengan syariat nabi-nabi dulu, iaitu la tasfiquna dima'akum, jangan kamu tumpahkan darah sesama kamu. Yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut la tukhrijuna anfusakum min diyarikum, jangan kamu keluarkan sesama kamu ni daripada kerajaan kamu. Ni dalam raya ramai-ramai ni, kamu jangan perambat rakyat-rakyat kamu ni keluar daripada kerajaan kamu. Jangan. Dilarang di dalam Islam. Islam ni lah dalil yang menandakan Islam ni ajar pada kita ada konsep sayang tanah air. Ni kadang-kadang ada orang ni terlalu radikal, dia buang konsep sayang pada tanah air. Tak tepat. Hubbul watan tu, hubbul watan, sayang kepada tanah air. Islam ajar sebenarnya. Islam ni pun ajar kita kena sayang Malaysia ni. Kita rakyat Malaysia, kita kena sayang Malaysia. Betul tak? Orang tu duduk kat Indonesia, dia tu digalakkan untuk sayang Indonesia ni. Kalau orang tu dia duduk dekat mana? Dia duduk dekat England, dia kena sayang England dia tu. Betul tak? Semangat sayang tu pada tanah air ni, tempat tumpah darah ni, memang diajar di dalam Islam. Lepas tu kalau kita baca dalam satu hadis Nabi SAW, hadis ni hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis sahih. Ceritanya Nabi Muhammad dihambat keluar daripada Mekah. Ni Nabi ni duduk kat Mekah, orang hambat keluar. Nabi ni nak boleh ke hijrah tu, Nabi Muhammad lari keluar dulu daripada perbatasan Mekah. Nabi Muhammad tak tahu keluar. Nabi pergi tu duduk kat satu perbatasan. Nabi tengok dekat Mekah. Masa Nabi SAW tengok ni, Nabi Muhammad ni menangis. Nabi ni punya sayang tanah Mekah tu, dia menangis tu, nak tinggal tu dalam keadaan berat hati. Tu Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad ni bukan sekadar tu, bahkan Nabi Muhammad SAW ni dia ada buat satu ucapan. Anak kut dekat sini hadis Nabi SAW tu. Nabi Muhammad kata wallahi innaka la khairu ardillah. Dia kata demi Allah, engkau ni wahai Mekah adalah bumi Allah yang mulia. Tu Nabi Muhammad SAW dia sayang dekat Mekah. Wa ahabbu ardallah ilallah, dan Mekah ni bumi yang Allah Ta'ala pun sayang, bukan aku je sayang. Bukan aku je sayang Mekah, Allah Ta'ala pun sayang Mekah ni, kata Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad kata ukhrijtu min walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Kalau tak kerana aku dikeluarkan daripada Mekah, aku takkan keluar daripada Mekah. Maksudnya Nabi Muhammad tu dia ada perasaan sayang kepada tanah air. Islam ajar konsep sayang tanah air. Ni semangat semangat kebangsaan Malaysia. Contohlah kan, semangat kebangsaan kita ni, kita ada perasaan sayang tu. Benda tu fitrah satu. Yang kedua tu memang itu pun ajaran agama. Agama tak larang kita sayang tanah air. Jangan ada benci Malaysia tu pasal. Gitu. Kita kena sayang Malaysia sebab kita rakyat Malaysia. Kita kena sayang Malaysia sebab kita dilahirkan di Malaysia. Nampak benda tu diajar di dalam agama Islam, insya-Allah. Sebab ada yang radikal tau, dia tak ada tu. Wah, yang penting Islam. Yalah, Islam juga, tapi kau yang kau bangang tak apa hal. Kan? Islam yang tak cerdik. Jangan. Islam ni kalau kita baca betul-betul, masya-Allah. Islam memang ajar, antara konsep yang diajar dalam Islam adalah sayang tanah air, diajar dalam Islam. Ayat ni serupalah. Betul Allah Taala kata la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Kamu tak boleh keluarkan orang yang duduk dalam negara kamu ni keluar daripada negara kamu, tak boleh. Orang tu orang Malaysia kau perambat keluar tu kenapa? Betul tak? Kan ada orang ramai macam tu, orang politik kan ramai macam tu.
Kita pergi kritik lebih kurang, tak suka Malaysia, keluarlah daripada Malaysia. Dia ni lah Ini orang politik tak boleh cerdik. Ada dia tak boleh. Orang macam ni pilihan raya akan datang, jangan undi dia, sebab ni menyusahkan orang. Nampak dah? Dia perambat orang keluar daripada negara. Yang ni tak betul. Ini tindakan yang tak betul. Quran dah nyatakan Allah Ta'ala larang kita keluarkan orang daripada negara yang mereka berada. Pasal Islam ajar begitu. Konsep bernegara. Sebagai orang politik, bila dia mentadbir sebuah negara, kerajaan, tempat macam-macam dia mentadbir, nombor satu dia kena fikir untuk memberi kemaslahatan sebanyak mungkin kepada rakyat dia. Itu nombor satu dia kena buat. Pemimpin ni, sebagai pemimpin, dia kena fikir nak bagi kebaikan tu berlaku kepada rakyat. Sebab itu Islam ajar pada kita pemimpin tu mesti amanah. Sebab kalau dia amanah, insya-Allah kemaslahatan rakyat ni akan tercapai. Yang jadi ternafinya kemaslahatan kepada rakyat ni apabila tidak ada amanah. Yang keduanya, pemimpin tu mesti bijak, cerdik. Ni pemimpin tak cerdik ni musuh orang. Dia tak cerdik, mari tu kita jadi kelang kabut tu. Dok bahas cerdik dia. Kadang-kadang kan. Sebab tu pemimpin yang dilantik, yang nak dilantik, pastikan orang cerdik. Kita jangan lantik yang jadi tak apa cerdik ni. Sebab kalau kita lantik tak cerdik, bukan sekadar kita geram, kita dengar dia bercakap tu kita sakit jiwa. Jadi beban pada kita. Pemimpin ni dia kena amanah, satu lagi dia kena cerdik. Yang ketiga dia mesti ada kemampuan dalam pentadbiran. Kalau tak ada kemampuan, jangan ada lantik. Tak, bukan cerita negara lah. Kalau masjid ni kita pergi lantik orang yang tak ada kemampuan, lingkup masjid ni. Kita kena lantik orang yang ada kemampuan. Masjid yang baik, pengurusan dia baik, semua baik tu. Cuba kita tengok macam mana jawatan kuasa dia. Orang bagus-bagus, orang yang pandai dalam pentadbiran. Tapi kalau kita pergi ke masjid kelang kabut, tengok siapa pentadbir, Allah kacau daun. Maknanya kena lantik orang yang boleh mengurus. Tu Islam ajar sebenarnya. Yang kedua, seorang pemimpin ni dia kena lakukan untuk berusaha sedaya mungkin memastikan supaya rakyat dia tidak ditimpa sebarang kerosakan. Sebarang tindakan tu pastikan rakyat tak tertimpa kerosakan. Itu tugas sebagai pemimpin yang diajar dalam Islam. Sebab itu dalam Islam dia ada konsep hisbah. Apa itu hisbah? Hisbah ni macam cerita berlaku pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umar bin Al-Khattab ni masa dia mentadbir, dia buat satu dasar kerajaan. Kalau seorang tu dilantik menjadi menteri besar, dulu panggil gubernur, sekarang panggil menteri besar lah. Kau nak jadi menteri besar, kalau dalam poket kamu tu ada RM3,000, kau tak boleh lebih pada RM3,000. Kalau ada, mesti rembat kata rakyat. Dia punya undang-undang tu. Jadi dia pergi lantik seorang gubernur. Gubernur tu sahabat Nabi, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia kata, Abu Hurairah, kau kadar cukup, jangan lebih-lebih. Kawan tu pergi sana. Masa kawan tu pergi, dia ada 2 ekor kuda. Kuda jantan, kuda betina. Duduk dekat tu, duduk dekat Bahrain masa tu lah. Dia duduk kat situ tu, dia mentadbir, kuda 2 ekor jantan betina. Takkan kuda tu nak tengok muka sama dia je. Dia pun ada macam orang juga, kan? Jadi kuda tu dah melakukan hubungan sulit lah antara 2 ekor kuda tadi tu. Menyebabkan kuda tu dia beranak pinak, banyak kuda dia. Bila banyak kuda tu, dia jadi sibuk urus kuda sampai dia tak sempat nak urus kerajaan. Dia rasa terganggu, macam mana nak buat? Kuda yang banyak-banyak dia jual. Bila dia jual, otomatik kaya lah. Bila kaya, dapat tahu Omar kaya. Omar ni, yang ni masalah. Sebab kalau ikut standard kamu, ni bukan gaji kamu. Yang kau dapat banyak ni mesti kau rembat kata rakyat. Omar dah tuduh lagu tu. Omar pun panggil Abu Hurairah ni datang dekat Madinah. Abu Hurairah duduk dekat Bahrain tu, datang ke Madinah. Sampai kat Madinah, jumpa dengan Omar. Omar ni sebut perkataan mula-mula. Omar kata, ya adu wallah wa ya adu wal Islam. Wahai musuh Allah, wahai musuh Islam. Dia bubuh sebiji lagi tu terdai kawan tu. Kawan kata, kenapa kau panggil aku musuh Allah? Kenapa kau kata aku musuh Islam? Aku bukan musuh Allah, kau bukan musuh Islam. Bahkan aku bermusuh dengan orang yang bermusuh dengan Allah. Bahkan aku bermusuh dengan orang yang bermusuh dengan Islam, kata Abu Hurairah. Omar kata, tak, kau kaya, kau rembat kata rakyat. Kacau. Abu Hurairah kata, aku tak rembat. Okey, buat siasatan. Buat siasatan. Yang sekarang orang panggil PAC. Kat Malaysia ni ada PAC kan. Tengok orang duk bincang sekarang lah, YMDB ni nak siasat ke PAC ataupun tidak, duk bising tu kan. PAC itulah. Zaman Umar tu adalah PAC zaman tu. Kalau dekat Selangor ni dia panggil Selcat. Kalau kat Pulau Pinang tu dia panggil Pinangcat. Betul tak? Yang tu lah hisbah pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kenapa ada badan siasatan ni? Untuk memastikan dana kerajaan tidak dikhianati. Betul tak? Supaya juga berlaku pada zaman Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni satu hari dia ni dalam keliling pegawai kerajaan, tiba-tiba dia nampak ada seorang budak sedang makan apple. Bila budak tu makan apple, dia tengok, sedap apple ni. Tapi dia sendiri tak boleh nak makan sebab tak ada duit nak beli apple. Tu khalifah dululah. Khalifah dulu ni duit tak ada. Sebab dia tak sempat nak merembat.
Kalau lepas sekarang ni habis je ribat. Lepas kita pula tak ada apa. Kan? Jadi dia ni pula bila tak ada duit nak beli apple tu, tapi dia sebut je nak makan apple. Dia terlewat apple. Seorang pegawai kerajaan ni kesian, dia pergi kat kedai beli apple. Dia ambil apple, dia bagi pada Omar. Ambil lah Omar. Omar ni bila orang tu bagi apple, dia tak nak ambil. Dia kata, kenapa tak nak ambil? Mana boleh, kau pegawai kerajaan. Kau ni pegawai aku. Kau beli apple bagi aku makan. Oh, aku tak nak makan, tak nak makan. Pegawai tu kata apa? Pegawai tu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tidak terima sedekah, tapi Nabi Muhammad terima hadiah. Sahabat Nabi ada yang terima sedekah. Wahai Omar, terimalah ia sebagai sedekah. Kalau tak pun terimalah sebagai hadiah. Umar Allah Aziz kata apa? Nisbah Rasulullah itu adalah hadiah. Nisbah para sahabat ia adalah sedekah. Tapi kalau nisbah kepada aku, ia adalah rasuah. Aku tak nak ambil. Itu cerita orang nama Umar bin Abdul Aziz. Sebab itu zaman tu pentadbiran tak lama tapi mengkagumkan. Orang respect pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dia tak lama merintah, 2 tahun setengah je merintah. Sepenggal je. Pilihan raya sepenggal. Tak, setengah penggal. Bukan sepenggal. Sepenggal dia 5 tahun kan. Dia 2 tahun setengah. Setengah penggal dia memang tak duit. Tapi kerajaan dia dipuji. Sampai sekarang orang puji pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Macam-macam perubahan dia buat. Kenapa? Sebab dia pegang konsep kerajaan ini mengurangkan kerosakan berlaku kepada rakyat. Nampak? Itu konsep politik yang diajar di dalam agama Islam. Ayat yang kita baca ni, Allah Subhanahu taala ajar pada kita konsep politik. La tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan kamu keluarkan sebilangan kamu ni daripada kerajaan kamu. Jangan. Jangan hamba keluar, jangan. Ya, diorang duduk. Diorang ni melakukan kritikan. Jawab kritikan dengan baik. Jangan pergi hamba geram sangat perambat tu. Jangan. Benda tu tidak disukai di dalam agama Islam. Allah Taala dah pesan di dalam ayat kita baca ni. Allah Taala kata, ni aku dah pesan dah dulu kamu ni, wahai Bani Israel. Kamu jangan keluarkan sesama kamu daripada kerajaan kamu. Peliknya pada masa tu, thumma aqrartum. Kamu ikrar. Kamu mengakui dengan perjanjian tu. Wa antum tashhadun. Kamu saksikan pula pengakuan kamu tu. Tapi apakah Bani Israel? Mereka ikut dengan apa yang mereka janji tadi, mereka ikrar tadi, mereka saksikan tadi? Mereka tak ikut. Pesan tak? Walaupun Allah Ta'ala dah janji macam-macam pesanan pada mereka, tapi mereka tidak ikut. Macam mana bentuk yang mereka menyalahi janji tadi tu? Yang tu insya-Allah dalam kuliah kita akan datang. Sebab ayat tu lagi panjang. Macam mana dia orang keluarkan sebilangan mereka daripada kerajaan, macam mana mereka bunuh sesama mereka. Yang tu dalam sambungan ayat yang ke-85 insya-Allah. Itu dalam kuliah kita akan datang. Cukuplah, wallahu alam. Cukuplah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami dunia baik, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.